Baik, Ramadan dan pembukaan sekolah. Bagaimana menguruskan poket? Beban kewangan dan juga tekanan sudah tentu bertambah bagi ibu bapa atau penjaga di luar sana. Saya mahu berbincang bersama dengan Puan Nirmala Supramaniam, Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah AKPK. Nirmala, kita saksikan Ustaz tadi menarik apa yang disebut dalam temu bual Ustaz tadi yang mengatakan bahawa apa yang boleh ditangguhkan dahulu, utamakan yang penting dahulu dalam berbelanja. Dan saya rasa secara mudahnya perbincangan berkenaan dengan perbelanjaan keuangan ini semua berbalik kepada itu kerana penyelesaiannya hanyalah untuk mendapat gaji yang lebih tinggi, tapi itu tidak mungkin bagi kebanyakan orang. Sekurang-kurangnya tidak mungkin untuk terjadi serta-merta. Jadi soalannya pergi kepada ketika komitmen bertambah akibat ada pembukaan sekolah dan juga Ramadan untuk orang Islam di luar sana, kemudian Aidilfitri khasnya April hingga Jun ini, apa perbelanjaan yang boleh ditangguhkan atau dikurangkan terlebih dahulu? Okey, terima kasih Luqman, terima kasih Astro kerana memberikan peluang ni. Okey, seperti yang kita tahu memanglah kita pun dah dengar dan tengok tadi, memang perbelanjaan semakin meningkat, kos semakin meningkat dan kita masih perlu buat perbelanjaan yang ini kan, yang nak masuk sekolah dan nak untuk menyambut puasa nanti dan seterusnya raya kan. So, jadi apa yang perlu kita tahu ya macam yang diberitahu tadi, kita kena kenal pasti dulu. Sebab ada kalanya yang dah bukannya first time lah, bukan pertama sekali masuk sekolah, dia mungkin dah tahun 2, tahun 3 dan sebagainya. Selalunya apa yang kita gagal untuk lihat atau untuk buat ialah kenal pasti apa yang sedia ada dan boleh dipakai semula. Ya, sebab seperti yang tahu, okey, kita ada uniform, ya, kita ada pakaian seragam yang harus dibeli, kasut, lepas tu ada buku sekolah dan sebagainya. Ya. Tapi apa yang kita perlu buat ialah kenal pasti dulu, okey, berapa yang nak pergi sekolah dan sebagainya. Lepas tu apa yang dah ada, yang sedia ada. Terutama sekali yang selalu saya pun ada anak yang nak pergi sekolah. Dan apa yang selalu kita gagal nak check ialah stok yang sedia ada. Okey, berapa yang boleh dipakai, apa yang boleh dipakai semula, dari segi stationery ke, dari segi even pakaian seragam beruniform mereka yang ada untuk co-curriculum, ada yang masuk Persatuan Bulan Sabit Merah dan sebagainya ke apa. So dia ada aksesori yang perlu diberi. So kita kena kira balik, okey, apa yang ada boleh dipakai semula dan sebagainya supaya tidak berlaku pembaziran atau pembelian kali kedua atau pembelian lebih sebab kita tak buat stok check, ya. So selalunya sebelum keluar membeli belah tu, kita kena kenal pasti, okey, apa yang perlu kita beli, apa yang kita ada dan apa yang kita perlu supaya kita tahu, okey, apa jurangnya yang perlu kita tambah dan kita buat kiraan dia kan. Kita buat bajet, kita buat analisa dulu roughly lah ini yang diperlukan. Dan selalunya bila nak berbelanja tu janganlah ngam-ngam dengan duit yang kita ada tu kita bawa. Lepas tu kita kata okey, ini yang sebetulnya mungkin ada peningkatan harga yang kita tak tahu dan kita tak sedar dan mungkin itu yang akan membuatkan kita kepada terlebih beli. Ya, so first thing, even nak bersedia untuk raya dan sebagainya, buat stock check dulu, kenal pasti apa yang ada. Sebab selalunya kita buat pembaziran di situ, di mana kita membeli lagi atas daripada apa yang kita ada, ya. Dan lepas tu buat perancangan duit, okey, ini yang saya perlukan, buat masa ni yang paling penting, yang tak boleh saya tangguh dan sebagainya. So bila kita ada duit yang sedikit ni, kita kena bagi keutamaan kepada yang paling penting lah dulu. Tak apa, bulan depan boleh tambah lagi. Ada juga yang kongsi tadi, tak apa, kita beli satu pasang dulu, mungkin pertengahan tahun nanti kita boleh tambah lagi kepada yang tu. So bila tak semestinya semua dah kena beli sekarang dan sebagainya. In fact, kalau untuk kanak-kanak sebenarnya, diorang ni cepat membesar. So tak perlulah membeli banyak sangat sebab pertengahan tahun kasut kaki, saiz kaki mesti dah berubah punya. So, jadi tak perlu kita nak membeli banyak sangat stok sekarang ni dan simpan, dan bila sampai tak boleh nak pakai dah. Ya. Nirmala, So, kita boleh buat perancangan. Ya. Ya, kadang-kala kita lihat ada kecenderungan dalam kalangan manusia ini, jika keuangan ataupun keperluan untuk jimat wang itu terkena kepada diri sendiri, mungkin ia kurang mencabar. Sebagai contoh, kalau saya tak cukup duit, saya mungkin perlu makan makanan yang kurang mahal, ada yang sehingga ikat perut. Tapi bagi ibu bapa di luar sana, jika ia melibatkan anak-anak mereka, ia menjadi lebih mencabar. Kerana keuangan ini juga berkait rapat dengan psikologi.
ibu bapa kadang-kadang mereka tidak mahu memanjakan anak mereka, tetapi mereka rasa bersalah untuk berkali-kali berkata tidak kepada anak mereka jika anak mereka ingin beli kelengkapan sekolah yang mungkin sedikit mahal berbanding dengan ini untuk mengikut rakan-rakan dia. Ibu bapa ramai rasa bersalah. Mereka ada seolah-olah merasakan mereka ini tidak ibu bapa yang tidak cukup bagus kerana mereka perlu cakap tidak kepada anak mereka berulang-ulang kali. Jadi bagaimana AKPK menasihati ibu bapa mengatasi masalah psikologi ini berbanding kewangan, masalah psikologi ini? Soalan yang susah tu memang susah sebab sebagai ibu bapa kita selalu ingin memberikan yang terbaik kepada anak kita. So memang yang susah, tetapi yang terbaik juga adalah mengajar mereka tentang kepentingan merancang duit, membeli apa yang boleh dibeli, apa yang mampu merancang di bawah kemampuan. Itu pun antara pengetahuan yang mereka tidak akan dapat di luar tetapi adalah daripada ibu bapa mereka. Sangat-sangat berharga sebab apa yang kita ajar mereka hari ini ialah apa yang mereka akan praktiskan esok hari sebab kita tak boleh menjaga diorang selama-lamanya. So akan tiba masa di mana mereka perlu membuat keputusan sendiri. Sekarang mereka bersama kita, so kita cuba penuhkan. Bila kita cuba penuhkan walaupun tidak mampu, mereka akan dapat tahu, mereka akan merasa okey, semuanya mampu, kan? Semuanya boleh. So jadi mereka pun tidak tahu macam mana nak bezakan apa keperluan, apa kehendak. So apa yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah berterus terang dengan anak mereka. Okey, sekarang ni duit yang kita ada sebanyak ni, saya boleh membelanjakan sebanyak ni, so kita pilih yang mana terbaik. Buat keputusan bersama-sama keluarga. Okey, kita ada yang ni dan kita ada yang ni. Dan kita saya pernah lihat dan saya sendiri pernah mengalami di mana anak saya memilih. Dia kata, okey, yang ni tak perlu mak, dia terlalu mahal. Kita boleh pilih yang ni, di mana saya boleh gunakan untuk yang ni. Sebenarnya mereka boleh, sekiranya kita terangkan kepada mereka, kita bagi pengetahuan kepada mereka, sekarang kita mampu yang ni sahaja, tapi bila kita dapat jimat dan cermat, mungkin akan ada duit yang lebih, kita boleh belikan yang tu. So, pengetahuan ni sebenarnya sangat-sangat berharga kepada anak kita. Apa yang kita lakukan ni akan sangat-sangat membantu mereka. So jangan fikir apa yang kita lakukan ni adalah yang sesuatu yang tidak menyedihkan. Of course pada waktu tu dia menyedihkan lah, tapi it's something that sangat-sangat berharga untuk anak kita. Apa yang kita lakukan dengan cermat ni, kita tunjuk kepada mereka, pengetahuan ni, skill ni, kemahiran ni akan sangat membantu mereka di hari kemudian. Bila mereka mula bekerja, bila mereka pergi belajar di tempat yang lain di mana mereka perlu menguruskan diri sendiri. So pendidikan ni memang sangat penting. So apa yang kita boleh gunakan ni sebagai satu cara untuk mendidik anak kita tu. Ya. Pengajaran itu jauh lebih baik daripada duit. Baik, terima kasih Nirmala Subramaniam, Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah AKPK.